Okey. Boleh semua dengar? Boleh semua dengar ke? Okey. Okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, apa khabar semua? Okey, khabar baik ya. Okey, dah makan? Dah makan? Okey, bagus. Cepatnya makan. Okey. So, untuk hari ni, minggu lepas kita imbas kembali apa yang kita baca sebelum ni dan cikgu bagi soalan esei. Ingat tak? Okey, boleh ya? Okey, so for today kita nak belajar sama bab iaitu bab 1 strategi yang dipergunakan oleh British dan Belanda. Terima kasih dari sini. Okey, masih ingat Okey, so the strategi yang dipergunakan oleh Belanda dan British. Siapa itu Belanda dan British saya nak tanya? Puarsen? Siapa itu British dan Belanda? Kuasa Barat. Bagus anak murid saya. Okey, kuasa Barat. Kalau soalan tanya, namakan kuasa Barat yang anda tahu, mesti kena ingat British dan Belanda. Okey? So, untuk strategi yang dipergunakan oleh British. Okey, nampak tak whiteboard cikgu? Nampak ya? Okey, kita tengok strategi yang dipergunakan oleh British first. Ada berapa strategi? Minggu lepas kita dah hafal kan? Ada berapa? 7. Thank you. Apa tu? Ukaneshwaran. Terima kasih Okey, mula-mula kita tengok strategi British. Okey, nampak tulisan cikgu? Okey, strategi yang dipergunakan oleh British first Okey, tak apa Dewaraj. Hari ini cikgu akan ulang balik. Okey, tengok strategi yang dipergunakan oleh British iaitu 7. Kita tengok yang first apa dia? Serangan fizikal. Betul tak? Okey, keduanya apa dia? Ada apa? Manipulasi. Okey, ketiganya apa dia? Tipu hela. Okey, lagi? Pakatan. Okey, lagi? Ugutan. Okey, lagi? Pajakan. Pajakan. Lagi? Perjanjian. Apa dia? Perjanjian. Okey, cikgu nak bila nak masuk bab 2 dari sini, kita belum habis lagi sukatan Kalau ikutkan sukatan masih kita dalam bab 1 Okey, boleh nampak tak? Okey? Boleh tulisan jelas Saya cek sekali lagi. Tulisan jelas tak? Okey, jelas So tak ada masalah dengan whiteboard dengan tulisan Okey, tengok strategi yang dipergunakan oleh siapa? British. Minggu lepas kamu dah hafal pun strategi iaitu serangan fizikal, manipulasi, tipu hela, pakatan, ugutan, pajakan dan perjanjian. Terdapat 7 strategi yang dipergunakan oleh British untuk mendapatkan negara kita. Okey? Boleh? Okey.
kita tengok. Okey, minggu lepas cikgu dah sudah hafal. Untuk hari ini kita nak tengok apa huraian bagi setiap kamu kena ingat. Bagi setiap strategi tu kamu kena ingat. Boleh? Maksudnya bagi setiap strategi ini kamu kena ingat huraian. Satu huraian dah cukup. Kalau kamu tengok buku teks banyak sangat tu. Cikgu Joti tak nak kamu ingat banyak. Okey? Ingat satu huraian bagi satu strategi. Boleh? Boleh Puan Arsen? Logeswari boleh? Okey, boleh Okey, cikgu bagi yang paling ringkas strategi Okey, serangan fizikal. Okey, bagi serangan fizikal serangan fizikal cikgu nak kamu ingat buat. Okey, dalam buku catatan kamu, okey, nanti cikgu akan bagi penerangan sekali lagi dalam buku catatan kamu tu, tolong lukis peta minda macam ni. Ada semua ada buku catatan kan? Okey? Oh ya, pandai anak murid saya. Okey, semua lukis peta minda macam ni dan gunakan 3 warna. Kalau boleh lah. Okey, warna hitam pada strategi British, untuk perjanjian semua warna biru, dan huraian cikgu nak gunakan pen warna merah. Ataupun you nak guna pen warna lain pun boleh. Boleh? Sharvin, boleh tengok ke tengok apa? What is tipu hela? Sekejap saya akan bagi huraian Don't worry. Okey, semua dah lukis Okey, kita tengok strategi serangan fizikal pula. Okey, serangan fizikal, cikgu nak kamu ingat British menyerang Nanning. Pada tahun, tahun cikgu tak ingat tahun 18 okey, manipulasi saya padam sikit tulis. 1 dan 1832 kerana penghulu Nanning enggan tunduk kepada kekuasaan British. Okey? Boleh? Nampak tulisan cikgu? Okey, nampak? Ya. Semua nampak tak tulisan cikgu? Okey, Azlan nampak ya? Terima kasih. Okey, tengok serangan fizikal tu apa? Berperang. Okey? So, berperang tu macam mana? Kamu pergi gaduh dengan seorang Okey, so British melakukan serangan fizikal terhadap siapa? Nanning pada tahun 1831 dan 1832 kerana penghulu Nanning enggan tunduk kepada kekuasaan British. Sebab dia tak nak, Nanning tu siapa? Penghulu penghulu di Nanning Nanning tu salah satu tempat di Melaka. Ya, betul, Nityanandani Murugaya. Okey? Dah salin? Okey, dengar ya.
serangan fizikal itu kita berserang dengan seorang. Kita bergaduh dengan seorang. Okey, British itu serang siapa? Nanning. Pada tahun bila? 1831 dan 1832. Kenapa dia pergi menyerang? Sebab tidak, maksudnya enggan tunduk kepada kekuasaan British. Mereka tak, penghulu Nanning tu tak dengar cakap British. So British tak suka kan? British kan dia pandai, dia ingat kita kena tunduk pada mereka. Ingat tak cerita yang cikgu bagi dulu? Ya, ingat cerita tu. So dia tak nak kalau kita against British. Okay, Nanning tu dia tak suka dengan kekuasaan British. Okay, so dia tak setuju dengan apa pendapat British tu, so dia pergi menyerang. So British pun tak suka, British menyerang balik pada tahun 1831 dan 1832. Di sini huraian ini kena ingat. Cikgu bagi yang paling ringkas. Okey Urmila? Logeswari boleh? Ashita faham? Okey, bagus. Boleh ya, serangan fizikal tak ada masalah. Okey, bagus. Kita tengok keduanya pula. Apa dia? Tipu hela. Okey, bagi tipu hela. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Okey, dah salin yang tu. Okey, tengok pada tipu hela. Tipu hela kita. Apa huraian yang kita boleh ingat? Tipu hela ialah Francis Light. Francis Light melakukan tipu hela. Tipu hela terhadap siapa? Tipu hela terhadap Sultan. Terhadap Sultan Kedah. Jangan risau nama tokoh semua tu. Nama tokoh semua yang Francis Light semua tu nanti cikgu akan bagi penerangan. Boleh? Sebab nanti kamu akan baca negeri-negeri selat, negeri tidak selat, negeri-negeri bersekutu, tidak bersekutu, semua tu. Okay? So kamu just tengok, okay, you kena tahu tu apa tu tipu hela. Tipu hela maksudnya apa? Cheating, menipu. Yes, bagus. Nama dia bagus. Okay? Tipu hela tu ada tadi saya nampak ada orang tulis manipulasi. Tunggu dulu Dayanan. Okay? Cikgu nak bagi satu by satu. So sekarang bagi tipu hela Francis Light tu, di mana dia tipu hela terhadap Sultan Kedah. Okey, itu saja kamu kena ingat. Kalau tipu hela, British pernah melakukan tipu hela terhadap siapa? Sultan Kedah. Okey, boleh? Semua boleh Boleh saya teruskan? Okey. Pakatan. Okey, kita tengok pada pakatan Pakatan British dan Belanda Jaya, cikgu tepi sikit Kamu tak nampak? Okey. Tengok pada pakatan dia puan-puan cikgu dah tepi. Sorry sangat Okey. Tengok pada pakatan, okey? Cikgu dah tepi Tangan cikgu nampak?
Nampak? Semua nampak? Okey. Pakatan tu, pakatan British dan Belanda. Pakatan tu maksudnya apa? Mereka berpakat. Okey? Manipulasi sekejap lagi. Sekejap lagi. Perjanjian Asia 1804. Okey? Pakatan tu maksudnya mereka bekerjasama. Sepakat. Okey? Maksudnya mereka adalah bertandatangani satu perjanjian iaitu Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Okey, perjanjian itu nanti kita akan baca dalam negeri Selat. Okey? Joshua and Anthony, kalau tak tulis tahun tak dapat markah. Sebab kalau kamu tunjuk buku teks, memang buku teks tu banyak, kan? Tapi cikgu pilih yang satu saja yang paling penting. So, tolonglah salin macam ni. Okay? Dan tahun tu sangat penting, Joshua. Okay, terima kasih Joshua. Faham, Manipulasi cikgu padam sekejap. Nanti cikgu akan tambah di mana ada tempat. Okay? Okay, tengok pada ugutan. Apa maksud ugutan? Minggu lepas cikgu dah bagi penerangan, kan? Ugutan. Apa maksud ugutan? Blackmail. Bagus. Okay, that means you are doing blackmail. Okay. Apa British melakukan blackmail? British mengugut Sultan menerima residen British di Selangor dan Pahang. Bagi menasihat pentadbiran. Cikgu padam pakatan sikit, Okey. Okey, nampak? Okey, tengok, Ugutan tu blackmail, kan? Okey, British telah melakukan ugutan terhadap Sultan. Okey, dia melakukan ugutan dengan Sultan, katanya Sultan kena menerima residen. Okey, apa maksud residen? Perkataan baru. Maksudnya residen ialah, okey, residen itu cikgu berdiri sini, Okey, residen tu akan menasihat. Residen maksudnya residen tu lebih pada Sultan. British nak macam tu. Sultan tu yang ketua negara, kan? Tetapi British nak British itu ketua dan atas daripada ketua. So residen tu apa-apa Sultan nak lakukan, residen dia kena rujuk pada residen. Contohnya menasihat pentadbiran. Okey? Boleh Urmila? Maksudnya residen tu lebih pada Sultan, Tengok British punya strategi, dia gunakan ugut, you kena menerima saya punya residen. Macam tu. Okey? Okey, boleh? Yes, Yukta? Okey, boleh, Yukta. Okey. Dah salin ke ugutan ni? Ya, menasihat. Residen tu untuk apa dia suruh menerima residen? Untuk menasihat pentadbiran. Pentadbiran negara. Okey? Dah habis salin? Okey, apa maksud pentadbiran?
Pentadbiran tu berkaitan politik, berkaitan satu negara. Kita ada pentadbiran tak? Siapa yang mengikuti pentadbiran? Siapa? Organisation. Yes, organisation. Okey, boleh? Boleh saya teruskan pada pajakan? Okey. Tengok pada pajakan. Melalui pajakan dan pemberian piagam syarikat. Borneo British. Sabar ya. Dia suruh pajakan tu macamnya piagam. Piagam tu it's like something gifted lah. Okay? Boleh? Tarash boleh Okay. Maksudnya something Jivita, maksudnya dia suruh dia hadiahkan. Di mana? Dia suruh hadiahkan pemberian piagam syarikat Borneo British. Okay? Boleh? Boleh ke? Ya, Darshwini Nair. Boleh tanya soalan, tak ada masalah. Darshwini Dewi boleh hantar sekali lagi tak? Soalan tu. Cikgu ya, cikgu penat. Cikgu pergi sekolah pagi tadi. Disebabkan abang kakak kamu yang menulis, minggu depan akan mereka menulis SPM. Tahu tak? So mereka tu cikgu terpaksa buat kelas lah untuk mereka. Sebab tu cikgu nampak tired. Tak apa, walaupun tired, cikgu sanggup nak ajar kamu semua. Sebab nak tahu bab ni. Kita dah habiskan bab ni untuk hari ni. Okey, boleh? Ya, cikgu sihat, tak ada masalah. Okey, maksud pajakan ni apa dia maksud pajakan? Maksudnya pemberian. Pemberian piagam. Maksudnya mereka nak hadiah. Contohnya dia datang dari sana dan dia suruh bagi hadiah. Macam tu. Okey, boleh? Okey, boleh saya pergi terus pada perjanjian? Dan kita ada lagi satu manipulasi ya. Okey, kita pergi pada perjanjian . Perjanjian itu perjanjian Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja, cikgu tulis di bawah sini ya, Raja Sarawak yang bebas. Nampak? John, apa yang line tak boleh? Adakah line saya clear? Logisari boleh ya? Logisari ada tak line saya blur ke? Tak ada kan? Okey. Urmila okey tak line cikgu? Ada yang problem line, maksudnya tolong jangan gunakan mobile data, guna wifi better.
Siapa tu tadi dari tadi hantar macam tu, tolong perjanjian tu cik tengok Perjanjian nampak tak? Okey, cikgu jauhkan sikit. Okey, nampak? Perjanjian tu tengok Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke. James Brooke tu yang menguasai Sarawak ya. Sebagai Raja Sarawak yang bebas. Okey? Dan lagi satu, kita ada lagi satu, iaitu saya padam tipu hala boleh sebab tak cukup tempat. Ada manipulasi kan? Okey, manipulasi Okey, sekarang perjanjian dah salin? Sudah ya? Waishu dah salin ke? Boleh. Urmila kena, Yukta dah salin? Sweta? Okey, bagus anak murid saya. Semua sedang fokus Okey, tengok pada manipulasi. Just now what I say about manipulasi? Manipulate. Okey? Yes, manipulate. Maksudnya apa lagi? Masuk iktiraf. Mengiktiraf tu bagi macam okey, you mengiktiraf. Mengiktiraf tu bagi satu apa tu? Macam mana saya nak cakap mengiktiraf Okey. Saya mengiktirafkan Loge sebagai guru pula. Ketua kelas. Okey, maksudnya saya நியமிக்கிறது. Okey? Faham tak? நியமிக்கிறது. ஒரு ஆளை நியமிக்கிறதா mengiktiraf. Okey? Recognition. Yes, pilih. Yes, bagus pilih Manipulasi tu brainwash. Pergi cakap baik dengan dia. Okey? Manipulasi tu brainwash பண்றது. That means ஒரு ஆளை வந்து மண்டை கழுவுறது சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதான். Okey? Manipulasi kita tengok contoh perjanjian. Maksudnya contoh peristiwa. British menggunakan strategi manipulasi untuk mendapatkan Singapura. Okey, boleh? Ya, British menggunakan atau British memanipulasikan pun boleh. Boleh singkat sikit British memanipulasikan untuk manipulasi untuk mendapatkan Singapura. Ini salah satu peristiwa ya. Kenapa British dan Singapura? Sebab Singapura ada barangan mewah. Itu nanti kita akan baca Don't worry, nota yang saya bagi minggu depan kita akan mulakan bab 2 ya. So semua bersedia dengan bab 2 Okey? Hari ini cikgu nak habiskan bab 1 ni. Okey? Okey. Dah habis semua dah habis salin. Okey, who is James Brooke? James Brooke tu salah seorang yang penjajah Sarawak dan dia menjadi raja di sana. Okey? Boleh? Boleh nampak muka cikgu? Okey, dah habis salin ke? Boleh kita pergi pada Belanda sebab Belanda pun ada 3 strategi lagi. Betul tak? Tak apa, cikgu bagi lagi berapa minit? 2 minit untuk kamu habiskan salin Viganesh dah salin bagus. Oh, Priyanka Sarona dah salin, terima kasih. Okey, semua dah salin tu tengok pada peristiwa.
saya nak kamu semua tengok pada peristiwa yang saya bagi, contoh saya bagi yang pen merah tu semua, you rasa susah tak? Semua. Boleh ingat tak? Dalam exam, okay, kamu kena tulis peristiwa. Okay, boleh saya berdiri macam ni? Okay, so kamu kena tulis peristiwa. Mungkin dia kata jelaskan strategi yang dipergunakan oleh British. Strategi yang dipergunakan oleh British ialah pertamanya manipulasi. Contohnya, apa dia? Contohnya, British telah menggunakan strategi manipulasi untuk mendapatkan Singapura. You kena tulis tu. Sebab tu cikgu dalam buku teks tengok ada banyak. Tapi cikgu bagi satu saja. Okey, ugutan ramai yang tak faham. Okey, ugutan tu dia mengugut meriter dia, ugutan okey, British mengugut sultan menerima residen. Maksudnya residen tu lebih pada sultan. Okey? Sultan tu kan ketua negara tapi British nak lebih pada sultan iaitu residen untuk menasihat pentadbiran. Dia kata you kena menerima juga. Kalau tak saya akan buat something. Dia cakap macam tu. Adakah sultan benarkan? Yes, benarkan. Kita menerima residen. Okey? Itulah James Brooke. Okey? Yang tadi tanya soalan, residen dia jadi residen, lepas tu dia jadi ketua raja negara pula. Okey? Okey, apa tu enggan tunduk? Tidak tunduk. Enggan tu tidak ya. Okey? Kalau you rasa enggan tu susah, salin di sana tidak tunduk. Okey, tidak tunduk nak korang je kowa merkede. Okey, faham? Okey? So boleh semua ni? Boleh saya Madam teruskan pada strategi Belanda? Boleh Okey. Saya padam Aduh, sakit ni tangan cikgu. Okey, kita padam Okey, tengok pada strategi yang dipergunakan oleh siapa? Belanda. Ada berapa? 3 sahaja. Okey, ada berapa? 3. Okey, pertamanya apa dia? Serangan fizikal. Okey, keduanya pakatan. Okey, ketiganya apa dia? Perjanjian. Okey, boleh? Boleh Okey, salin buat peta minda macam ni dan salin ya. Yukta cepat bagus. Saya nak macam ni semua. Semua pun cepat. Okey, Taraj, 2 minutes kan? Okey, siapa Francis Light? Sama juga. Francis Light tu pun dia nak Penang Disebabkan dia nak Penang tu, dia pergi buat apa dengan siapa? Apa tu? Sultan Kedah. Okey? Dia nak dapatkan Penang dan dia pun seorang dia
resident. Okay. Okay, Naguland. Yang cikgu bagi satu peristiwa ingat pun dah cukup. Okay, tak payah nak ingat banyak. Okay. Siapa Belanda? Belanda tu siapa? Durian. Belanda siapa? Yes, Netherlands. Bagus. Okay, salah satu negara ialah Belanda. Okay. Blender. Ada orang komen blender pula. Okay, tengok pada ni ya. Boleh saya bagi penerangan? Okay, kita tengok serangan fizikal dulu. Okay, apa dia contoh peristiwa serangan fizikal? Okay, ingatlah pada tahun 1782, okay, siapa Belanda berperang dengan Johor kerana berlaku perselisihan menguasai perdagangan. Okey, ini contoh Maksudnya you dah. Okey, tengok serangan fizikal, okey, pada tahun 18 pula, pada tahun 1782 Belanda berperang dengan siapa? Johor, kerana berlaku perselisihan menguasai ekonomi, menguasai perdagangan. Apa maksud perselisihan? Misunderstanding Yeah, I'm taking care of me. You pun sama Semua pun tolong menjaga, ikut SOP, stay at home sebab masih belum bermula sekolah dan our Menteri Pendidikan dah beritahu katanya sebelum seminggu akan mengumumkan pembukaan sekolah. So masih tunggu Okay, Van SPM 22 Februari tolong buat prayers kat rumah. Abang kakak kita sedang mengulang kaji. Okay, so make sure mereka luluslah dan dapat keputusan yang cemerlang. Okay, boleh? Okay, kita tengok pada pakatan. Okay, pakatan boleh saya teruskan? Tak ada masalah dengan serangan fizikal Ya, mesti ada PT3. Walaupun kamu tak ada PT3, mesti ada, rasanya ada. Sebab tahun lepas pun dah tunda. Okey, bukan tunda. Terus sudah tak ada, tapi tahun ni mesti ada. Okey? Okey, tengok pada pakatan Pakatan tu pada tahun 1641, okey, Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka.
Okey. Bagi pakatan. Apa maksud pakatan? Pakatan tu bekerjasama, teamwork. Okey, pada tahun 1641, Belanda mengadakan pakatan dengan siapa? Dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Okey, inilah contoh yang kamu kena ingat. Okey. Boleh? Dah habis salin? Mesti kena ada huraian sebab soalan takkan tanya direct. Apakah kalau tanya soalan direct, apakah strategi yang digunakan oleh Belanda? 3 markah. You boleh bagi 3, iaitu serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Kalau 6 markah kena bagi huraian sekali. Iaitulah huraian yang saya tulis dalam pen warna merah. Okey? Okey, semua dah salin? Okey, sudah ya, ramai yang sudah. Okey, kita pergi pada perjanjian. Okey, perjanjian. Perjanjian tu macam mana? Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak. Okey, pada tahun 1650 untuk mendapatkan biji timah. Okey, boleh? Perjanjian tu Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak pada tahun 1650, okey, untuk dapatkan biji timah. Boleh? Rasanya semua faham Okey, semasa ni kamu fahamlah apa yang konsep cikgu nak ya. Kita apa cikgu bagi masa? Kamu salin Ramai yang dah salin Okey, siapa yang dah salin, tolong recover balik strategi British. Tengok pada muka surat strategi British. Baca balik peristiwa yang saya bagi. Adakah itu susah? Ya, baca Boleh baca Baca strategi British dulu. Okey, apa maksud perselisihan? Misunderstanding Saya sedang tengok semua Ya, Gita ada soalan apa dia? Ya, kena adik-adik nanti akan ada kerja khusus. Dah buka sekolah baru, cikgu akan umumkan kerja khusus
Puarsan cikgu belum makan lagi. Sekejap lagi cikgu akan makan. Puarsan dah makan? Sebelum kelas better makanlah kan. Okay. Untuk nak dapatkan A dalam PT3, kamu kena ambil 80 markah. Okay, apa maksud berperang? Sanda போட்டுக்கிறது. Yes, Joshua Anthony ya. Bagus Joshua Anthony. Sachina, yes, correct. Okay, boleh? Kita masih dalam British ha. Saya nak kamu semua baca British. Navindran, minggu depan kita akan masuk bab 2 don't worry. Cuba mesti kita akan masuk. Okey, tengok pada strategi Belanda sekarang. British, adakah masalah dengan strategi British? Tak ada kan? Okey, kalau ada masalah tolong tanya. Okey, tengok pada strategi Belanda sekarang. 3. Okey, Wimmel Rice mengadakan perjanjian dengan Selangor disebabkan nak dapatkan negeri itu. Okey? Ya, strategi Belanda 3 saja. Fizikal tu apa? Apa maksud serangan fizikal? Berperang. Itu maksud serangan fizikal lah. Okey. Sekolah Navin sudah pergi ke bab 4. Oh my god, awalnya. Ini baru bulan kedua. Tak apa, cikgu slow cikgu ikut RPT So tak ada masalah. Okey, tak apa kalau kamu kan ada online tuition. Okey? Awalnya Mark Alvin bab 4. Faham tak semua? Ya, tak apa. Biar lambat asalkan kita selamat. Okey? Cikgu tak lambat pun. Cikgu ikut RPT. Kalau ikutkan Kementerian Pendidikan, cikgu ikut apa yang sepatutnya. Okey? So, tengok pada strategi Belanda. Ada apa masalah berkaitan strategi Belanda dan British? Okey, saya nak tanya soalan sekarang. Semua dah okey Okey. Dalam bab ni kita baca berkaitan kekayaan hasil bumi dan semua kesuburan tanah. Ingat tak? Okey, apa dia kekayaan hasil bumi terbagi kepada 3. Okey? Apa dia? Saya sedang baca komen Kekayaan hasil bumi, hasil laut. Ya, contoh pun bagi terus Hasil laut, hasil hutan dan hasil apa? Alam. Okey, bagus ingat Okey, lagi apa? Kita mempunyai kekuatan sistem pemerintahan. Ingat tak? Okey? Dan mempunyai undang-undang. Iaitu undang-undang apa tu? Bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Apa dia? Undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis Ya, adat pepatih. Semua tu
Bagus, ingat Okey, lagi kita ada pendidikan, pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Apa maksud pendidikan formal? Pendidikan yang ada berkaitan agama tetapi belajar di kelas, berkelas. Yes, pendidikan formal. Kalau pendidikan tidak formal, asuran keluarga. Belajar formal belajar mengetahui nilai-nilai murni dan keagamaan. Okey. Lepas tu British datang ke negara kita. Pada awalnya pada abad ke-16. Mengapakah mereka datang pada abad ke-16? Terdapat 4 faktor. Apa dia? Barangan mewah, agama Kristian, pelabuhan persinggahan dan pusat pengumpulan barang. Bagus Okey, dan seterusnya mereka datang lagi pada abad ke-17 dan 18. Apa dia? Satu faktor je, revolusi perindustrian. Okey? Dan mereka datang lagi pada abad ke-19 dan 20 disebabkan ada 8 faktor. Apa dia? Ciptaan kapal wap, ciptaan telegraf, industri mengerti, kekayaan hasil bumi, lagi apa? Tanah yang subur, pembukaan terusan Swiss, penciptaan telegraf dan slogan beban orang putih. Tolong sangat hafal faktor ni semua. Dan sebelum ni pun kamu dah hafal, tolong recover balik, imbas kembali. Faktor, kamu buat pecahan abad ke-16 4, abad ke-19 dan 17 dan 18 1 dan 19 dan 20 tu 8. Boleh? Kena ingat Boleh ke? Okey. Dan last kali kita tengok mereka menggunakan beberapa strategi. Siapa tu? British dan Belanda menggunakan strategi. Betul tak? Apa dia? Serangan fizikal, pakatan, manipulasi, perjanjian, ugutan, lagi apa? Pajakan dan tipu hela. Okey? Dan British Belanda, strategi yang dipergunakan oleh Belanda ialah 3 sahaja. Okey, apa dia? Serangan fizikal, perjanjian dan pakatan. Okey? Adakah ada masalah berkaitan ini? Okey, apakah rumusan yang kita dapat ni? British menggunakan beberapa strategi untuk nak dapatkan negara kita. Kenapa mereka nak negara kita? Kenapa mereka nak negara kita? Sebab mempunyai barangan mewah. Itulah penting. Ya, kekayaan hasil bumi. Kedudukan strategik. Okey? Dan seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia, okey, dengan melalui peristiwa ni, kita dah belajar berkaitan 3 poin dalam ni. Berkaitan bab ni, apa kamu dapati? Maksudnya apa perasan yang kamu dapati? Bersatu padu. Bagus Azlan. Lagi mempunyai nasionalisme. Bagus. Nasionalisme maksudnya cinta akan negara. Okey, lagi berani menghadapi cabaran. Bagus. Kawia, bekerjasama. Bagus. Sayangi negara kita. Bagus. Tidak mudah percaya pada kuasa barat. Okey, bagus. Lagi perpaduan. Tak kepada raja. Hormat pada raja kita. Benda tu sangat penting. Berfikiran rasional. Betul? Menghormati negara dan kaum lain. Yes. Boleh ke kita bergaduh-gaduh? Tak boleh. Kalau kita gaduh, orang pun akan ambil kesempatan untuk masuk dan buat apa? Manipulasi. Okey? Mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Yes. Boleh ke kita tak hormat dengan negara kita? Tak boleh. Mesti kena hormat pada
negara dan raja kita. Okey, saya nak tahu apa rukun dia. Apa yang ada dalam rukun negara? Siapa ingat? Dah tak pergi sekolah, lupa rukun negara. Pertamanya apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Keduanya, keluhuran, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiganya, keluhuran perlembagaan. Okey, dan kedaulatan undang-undang. Okey, inilah kerja rumah kamu. Boleh? Nanti saya nak kamu semua tulis dalam buku catatan anda iaitu rukun negara dan maksud bagi setiap prinsip. Boleh? Boleh ke Logiswari? Muka dah muram je Logiswari. Kata nak bagi homework, muka dah macam ni. Boleh ya Logiswari? Okey, so saya nak ni kerja rumah kamu Saya nak kamu dia cari dalam Google. Your friend Google kan? Okey. Cari dalam Google maksud. Saya nak setiap rukun negara dan maksud bagi setiap rukun negara. Contohnya kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Semua ada agama masing-masing kena percaya pada agama masing-masing kan? Dan Tuhan masing-masing. Okay? Believe in God. Okay? Boleh? Okay, saya nak tanya, ada apa soalan berkaitan bab ni? Adakah kamu tak faham? Baishu faham? Bab ni boleh skor? Betul Boleh skor Gitan boleh? Harshini Devi Ganesan boleh? Yukta kena? Sharwini dari tadi tanya, apa maksud perselisihan? Kesian budak tu. Perselisihan tu maksudnya misunderstanding. Kita anggapan salah terhadap mereka, kita tak berapa misunderstanding, okey? Mengugut, apa maksud mengugut? Maltreat, okey? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya, cikgu sihat, tak ada masalah. Okey? Okey. Adakah sejarah bosan lepas bab 1 ni? Saya nak tanya. Tak, semua okey kan? Happy with sejarah dengan Cikgu Jyoti? Ada yang tak suka dengan Cikgu Jyoti? Ada yang tak faham dengan Cikgu Jyoti? Tak ada Tak ada yang tak faham Semua faham Okay, so I love sejarah. Is that true? Is that sejarah is easy compared to other subject? Correct or not? So bab 1 kita dah habiskan dan cikgu ada bagi latihan juga kan? Apa tu? Pada bulan lepas, so kamu tolonglah buat latihan tu semua, okay? Dan minggu depan kita akan masuk bab 2 iaitu negeri-negeri Selat. Okay? Baca balik sikit dan bab 1 tu jangan kamu tinggalkan. Baca apa tu? Faktor yang perpecahan 16, 17, 18 dan 19, 20. Okay? Dan strategi yang dipergunakan oleh British dan juga Belanda. Boleh? Boleh ke? Okey, ada apa masalah? Tak ada So masa pun dah hampir, kita tinggal lagi seminit. Okey? Ada cikgu cakap perkataan yang menyakitkan anda, minta maaf sangat. So are you all happy with Teacher Jyoti? Okey, semua boleh jawab dengan strategi ni semua. Ada apa-apa soalan? Tak ada So you all happy with Teacher Jyoti? Okey. So saya nak hanya tu je, strategi hafal dengan sabtu. Okay? Sorry if anything wrong I talk. Okay? I spoken here, okay? Nothing, right? Okay, itu sahaja. Kita dah hampir di masa 5,
4, 3, 2, 1. Okay, bye-bye. See you next week.